Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung perbincangan dalam bab solat jemaah seperti yang kita bincangkan pada minggu yang lalu. Saya simpulkan di sini, kebanyakan di kalangan ulama fiqh mereka menyatakan tidak boleh mengulangi solat sebanyak 2 kali. Antaranya pendapat Imam Malik dan juga pendapat Abu Hanifah. Sebabnya dalam hadis Nabi riwayat Abu Daud, ada dinyatakan la tusalla salatun fi yaumin marratain. Tidak boleh solat dengan 2 kali dalam satu hari. Mana solat zuhur 2 kali tak dibenarkan. Dalam sehari itu solat fardu sepatutnya 5 waktu semayang fardu, tapi satu waktu tu kita semayang 2 kali. Kebanyakan ulama fiqh tak membenarkan. Di sana ulama Syafi'i membenarkan. Ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i kita membenarkan. Apa sebab berlaku ikhtilaf, perbezaan pendapat antara dua ini? Kerana berlaku kontradiksi antara pertembungan antara beberapa hadis. Berdasarkan hadis Abu Daud tadi, Nabi bagi tahu tidak boleh solat 2 kali dalam satu hari. Di sini ulama jawab, sebenarnya tak dibenarkan itu adalah bila mana seseorang tu sembahyang zuhur, kali pertama dia dah niat fardu, kali yang kedua dia beriktikad sembahyang zuhur kali kedua juga fardu. Itu yang tak dibenarkan. Sama macam puasa sunat lah. Tuan-tuan lihat dalam puasa sunat bulan Syawal ni, Imam Malik menyatakan makruh puasa sunat 6 hari di bulan Syawal. Tetapi pada zaman sekarang ini, pendapat tersebut tak boleh diguna pakai lagi, sebab semua orang tahu berdasarkan hadis yang sahih, walaupun hadis tersebut tidak sampai hadis mutawatir, hadis yang seperti mana pensabitan seperti Quran, tapi dipanggil hadis ahad, tetapi hadis tersebut sahih yang menyatakan man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kana ka siyamid dahr. Siapa yang puasa bulan Ramadan kemudian 6 hari di bulan Syawal, seolah-olah puasa setahun. Imam Malik kata makruh kerana dikhawatiri di kalangan orang awam mereka beriktikad apa? 6 hari di bulan Syawal itu puasa wajib. Tapi pada zaman sekarang tu tidak berlaku. Kerana itu kita katakan ulama menjawab berdasarkan hadis yang Nabi larang sembahyang fardu 2 kali itu beriktikad wajib. Sebenarnya Allah Ta'ala fardukan 5 waktu sehari semalam. Perkara yang kedua, maksud ulama jawab yang Nabi larang itu adalah solat secara berseorangan sebanyak 2 kali. Itu yang Nabi larang. Itu ittifaq di kalangan ulama. Tak boleh sembahyang fardu 2 kali berseorangan. Sebab itu kita bagi tahu antara syarat-syarat sembahyang untuk diulangi kali kedua, mestilah sembahyang kali kedua tersebut berjemaah. Tidak kira dia jadi imam ataupun makmum. Okey. Kemudian kita lihat pada hari ini mengenai dengan, sebelum kita masuk dalam bab mufaraqah, suka saya sebutkan bila berlaku pertembungan kontradiksi antara khusyuk dan juga sembahyang jemaah. Bila sembahyang jemaah tidak khusyuk, mungkin surau ataupun masjid sedang renovation, bising, tak khusyuk sembahyang di masjid ataupun di surau. Ataupun gangguan, kanak-kanak bising ataupun kipas terlampau bising, tambah-tambah surau pula beli, ataupun masjid ni beli kipas-kipas yang besi punya. Bila kipas besi bunyi kuat, kipas besi bunyi dia bising, sebab tu kipas plastik. sembahyang di masjid ataupun surau secara berjemaah tak khusyuk,
Tetapi bila sembahyang seorang khusyuk, mana yang lebih afdal di antara dua ni bila berlaku kontradiksi ni? Maka ulama menjawab, Imam Al-Ghazali juga menyatakan, iaitu sembahyang berjemaah adalah lebih diutamakan, lebih aula untuk diraikan, diberi keutamaan berbanding dengan khusyuk dalam solat. Sebab sembahyang jemaah ini ulama menyatakan fardu kifayah. Ulama menyatakan apa? Fardu kifayah. Walaupun di sana ada dalam mazhab Syafi'i kita juga Imam Rafi'i ataupun Imam An-Nawawi menyatakan sunat muakkad. Bila fardu kifayah dia lebih tinggi daripada perkara sunat. Khusyuk tu bukan wajib, dia sunat. Bila jemaah itu fardu kifayah, khusyuk itu sunat. Jadi jemaah itu fardu, sembahyang berjemaah itu fardu adalah lebih diberi keutamaan berbanding dengan sembahyang secara khusyuk. Sebab khusyuk itu adalah perkara sunat dalam solat. Kita bincang pada malam ini iaitu mengenai dengan bab mufaraqah. Contoh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila sebut tentang mufaraqah ini daripada faraqa, iaitu bermaksud berpisah. Farraqa yufariqu tafriq, dipisahkan, perpisahan. Bila sebut tentang pisah ini dalam solat ni, dia tak banyak pisah. Mufaraqah selalu bab imam dan juga makmum secara berjemaah. Tapi dalam bab munakahat, dalam bab pernikahan, perkahwinan, banyak. Ada yang disebabkan perpisahan disebabkan zihar, perpisahan disebabkan li'an. Li'an ini sumpah laknat. Suami ataupun isteri, sama ada suami sumpah kepada isteri ataupun isteri sumpah kepada suami. Dia sumpahlah. Dia sumpah apa? Dalam Quran menyatakan walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billahi innahu laminas sadiqin wal khamisatu anna la'natallahi alayhi in kana minal kadhibin wa yadra'u anha al'azab. Dia bersumpah sekiranya, sumpah li'an ni sumpah yang paling berat. Dia bersumpah isteri dia berzina dengan orang lain. Dia nampak, sepatutnya datang 4 orang saksi tapi tak ada saksi, tak ada orang yang lihat, melainkan dia seorang. Dia sumpah, dia kata aku nampak dengan mata aku isteri aku berzina dengan orang lain. Kali kelima dia kata kalau aku berdusta laknat ke atas diri aku. Sumpah ni sumpah yang berat. Sumpah li'an ini tak kira daripada suami ataupun isteri, maka tidak boleh bersama dengan cara apa sekalipun selepas itu. Mana bila sumpah li'an ini perpisahan yang muabbad, ala ta'bid, selama-lamanya. Tak boleh berkahwin lain. Kalau disebabkan khulu', tebus talak, disebabkan cerai, walaupun dah 3 kali cerai, ada proses untuk nikah balik. Tapi bila sebut tentang li'an, sumpah yang yang sangat berat, dan tak boleh untuk bersama dengan isteri dia walaupun dengan akad nikah yang baru. Dia berat. Ada kes ada Ustaz? Ada lagi kes macam tu? Kes tu mungkin ada. Siapa yang kerja di court tu mungkin dia tahu lah kot. Tapi perkara ni jaranglah berlaku. Sebab punca dia, suami tak ada saksi. Dia nampak isteri dia bersama orang lain tapi dia tak ada saksi. Sebab bila tuduh seseorang walaupun isteri kita tanpa saksi, akan dikenakan apa? Dipanggil sebagai had qazaf. Qazaf ini tuduh orang tapi tak bawa saksi. Tuduh orang ni liwat, tuduh orang ni berzina, tak ada saksi. Maka orang yang menuduh tadi, dia pula yang kena sebat 70 kali. Walaupun dia nak beri persaksian tentang perzinaan orang lain, sepatutnya diberi sokongan, tapi sebab tak cukup 4 orang saksi. Sebab tu dalam bab perzinaan, sekiranya seseorang itu lihat seseorang itu berzina dengan orang lain, maka cukup 4 orang saksi tu, baru bawa kes ke court. Kalau tak, jangan. Sebab akan makan diri dia balik. Dipanggil apa?
dipanggil haddul qazaf, sebatan 70 kali kepada orang yang menuduh seseorang berzina. Okey, dia beratlah. Kalau tak cukup orang saksi, diam je. Tapi perkara ni agak rumit lah. Zaman Nabi pun berlakunya rejam ataupun berlakunya sebatan 100 kali bukan disebabkan saksi 4 orang saksi. Sebab macam mana dia nak tengok kemaluan lelaki masuklah kemaluan ke dalam faraj orang perempuan, perkara yang sukar. Jadi perkara ni pada zaman Nabi tak berlaku. Maksud tak berlaku ni, tidak pernah lagi 4 orang saksi mengadu kepada Nabi. Tetapi yang ada pada zaman Nabi adalah pengakuan daripada sahabat Nabi dia berzina. Itu ada. Okey? Cuma dalam bab semayang jemaah ni, mufaraqah bermaksud seorang makmum itu niat di dalam hati dia tidak mahu mengikut imam, berpisah daripada terikat dengan perbuatan imam. Sebab bila kita makmum, kita terikat dengan imam, tak boleh dahului imam, tak boleh lambat sangat daripada imam. Tapi bila mufaraqah, kita bebas, tak terikat lagi dengan imam. Dan bila sebut tentang mufaraqah, dia adalah satu-satunya amalan yang menggunakan niat hati. Dia mufaraqah tak boleh semata-mata dengan perbuatan. Saya tak niat mufaraqah tapi saya tak ikut imam. Macam mana dia tak ikut imam tapi tak niat mufaraqah? Dia kena niat mufaraqah. Mufaraqah ni bahasa Arab, daripada faraqa yufariqu mufaraqatan. Mufaraqah bermaksud berpisah. Dia mesti melalui proses niat. Dia tak boleh kata saya tak ikut imam tapi saya tak niat pun mufaraqah, tak niat pun saya tak ikut imam, tapi imam rukuk saya tak rukuk, imam sujud saya tak sujud. Perbuatan saya dah menunjukkan saya tak mengikut imam. Itu tak diambil kira. Sebab antara diambil kira mufaraqah seorang makmum dengan imam dia adalah bila mana dengan niat. Ini adalah kita panggil amalan ibadat hati. Niat baru jadi. Okey, bila sebut tentang mufaraqah ini, dia ada dua. Sama ada mufaraqah dengan uzur ataupun mufaraqah tanpa uzur. Mufaraqah dengan uzur akan mendapat pahala. Pahala berjemaah maksud saya. Mufaraqah tak ikut imam tanpa sebarang keuzuran, maka tidak mendapat pahala sembahyang berjemaah. Apa maksud mufaraqah tanpa sebarang keuzuran? Dia tak ada sebab, saja-saja nak mufaraqah, ataupun ada sebab tapi sebab masalah peribadi. Itu tidak diiktibar. Syariat tak diiktibar masalah peribadi kamu dengan imam. Tapi ada certain masalah, beberapa masalah yang syariat mengambil kira dan dipanggil mufaraqah tersebut mufaraqah dengan sebab uzur, maka akan mendapat pahala. Satunya adalah setiap rukhsah, kelonggaran untuk ditinggalkan sembahyang berjemaah, maka itulah juga diberi kelonggaran yang sama dalam bab mufaraqah makmum dengan imam. Apa contohnya? Seseorang tu sakit, dia pening kepala. Dia pening kepala. Imam tak baca panjang pun tapi dia pening sangat. Jadi dia mufaraqah dengan imam, dia sembahyang dia selesaikan sembahyang dia seorang dengan cepat. Ataupun dia sakit perut, dia cirit sakit perut ni. Bila dia sakit perut, dia cuba nak selesaikan secepatnya mungkin sembahyang dia, maka dia tak mengikut imam, dia mufaraqah dengan imam. Ataupun dia terasa nak terkencing sangat. Tadi sebelum sembahyang tak terasa nak terkencing, tapi bila dah sembahyang, start sembahyang, terasa nak kencing sangat. Jadi dia terus niat mufaraqah, kemudian dia pergi ke toilet. Itu yang kita panggil dengan sebab uzur lah. Atau ada cara yang kedua sebenarnya. Cara yang kedua, dia pergilah kencing dulu. Sementara imam masih sembahyang. Kalau rakaat pertama lah, kalau rakaat keempat mungkin tak sempat nak ambil wuduk lagi. Kalau rakaat pertama, kedua mungkin sempat. Tapi bergantung pada seseorang lah. Ada orang kencing sekejap, ada orang kencing 10 minit pun belum habis-habis lagi. Kemudian antara kelonggaran yang diberikan untuk meninggalkan sembahyang berjemaah,
orang yang takut kezaliman berlaku ke atas diri dia ataupun harta dia. Contohnya seseorang sedang mencari dia, jadi dia takut dia ditangkap sebab ada orang sedang mencari dia, maka diberikan uzuran kepada tak sembahyang jemaah. Begitulah juga kalau dia duduk lama di surau ni, takut ada orang datang tangkap dia, jadi dia pun niat mufaraqah, itu dibenarkan. Ataupun berlaku kemudaratan pada harta dia. Contohnya dia semayang, contohnya seseorang yang mana nak semayang di surau, nak semayang di masjid, tapi takut ditangkap sebab tak dibenarkan semayang berjemaah. Bila semayang kena tangkap, jadi dia semayang kat rumah tetap dapat pahala berjemaah. Seperti mana musim PKP dulu lah, kita dah meronta-ronta nak semayang jemaah ni, tapi tak dibenarkan. Kalau semayang mungkin ditangkap, kalau polis datanglah, sebab dibenarkan hanya beberapa orang aja semayang kat rumah. Ataupun dia risau kepada harta dia. Contoh dia sedang semayang, tiba-tiba teringat, selalu dia bawa beg letak kat belakang, memang tak ada apa-apa beg tu. Secara kebetulan tadi letak laptop dalam beg letak kat belakang. Bila letak kat belakang, rasa tak selesa, takut hilang. Cepat-cepat dia niat mufaraqah, selesaikan sembahyang cepat-cepat dan selamatkan harta dia. Itu adalah disebabkan keuzuran, mendapat pahala berjemaah. Ya. Bolehlah. Kalau terus berhenti ni sembahyang fardu, kita tak boleh berhenti terus. Sebab setiap amalan fardu berdosa kepada seseorang, hentikan terus. Hentikan tanpa sebab lah. Kalau dengan sebab boleh. Sebab yang macam tu Boleh. Kalau kita nak berhenti terus boleh tak? Dengan sebab boleh. Sebab yang munasabah lah. Sebab yang munasabah lah. Sebab yang kita bagi tahu tadi. Boleh. Macam orang perempuan tengah solat, kalau dia batalkan sembahyang dia. Dia batalkan sembahyang dia, dia selamatkan harta dia. Macam kita sedang sembahyang, tiba-tiba letak handset depan, sedang sembahyang, tengok ada tangan mencapai handset kita, cepat-cepat kita batalkan sembahyang. Sebab apa batal? Untuk selamatkan harta kita. Sebab dia antara maqasid syariah, antara maqasid syariah adalah jaga diri, jaga harta. Boleh lah Ustaz. Boleh. Kita batalkan sembahyang, kita selamatkan harta kita dulu. Mesti kena ganti sebab belum selesai lagi sembahyang. Kita kena ganti. ada keimam Kalau imam batal semua batal. Tak, imam batal, imam je batal. Makmum belakang, Bilal ganti tempat imam. Sebab itu kita lihat sebelum ni sembahyang Jumaat di Masjid Ansar dulu, sepatut kalau imam batal, imam seorang je batal. Jangan makmum teruskan macam biasa je. Makmum Bilal di belakang ganti jadi imam. Yang imam tu je batal. bukan serius, nanti belakang. Okey. Perkara yang kedua yang boleh mufaraqah dan dikategorikan disebabkan keuzuran. Bila sebab keuzuran, mana tak hilang pahala jemaah, tetap mendapat pahala berjemaah, iaitu imam meninggalkan sunnah maqsudah, sunatnya maqsudah. Apa sunat maqsudah ni? Sunat maqsudah sunat yang berat yang ditampung dengan sujud sahwi. Contohnya imam tidak buat tahiyat awal. Bila imam tak buat tahiyat awal, disunatkan, bukan disunat, maknanya harus bagi makmum untuk niat mufaraqah dan dia mendapat pahala berjemaah. Bukan dapat pahala jemaah 2 rakaat bersama imam sampai pada awal sampai habis, walaupun dia tak ikut imam. Sebab apa? Imam meninggalkan satu perbuatan yang sepatutnya imam kena buat. Walaupun imam terlupa tahiyat awal, makmum boleh untuk niat mufaraqah dan dikira makmum tersebut mendapat pahala berjemaah daripada awal sampai akhir.
walaupun dia 2 rakaat je bersama imam. Rakaat ketiga tidak lagi. Sebab imam meninggalkan sunat sunat maqsudah. Doa kunut pun sama. Tapi doa kunut kita kena tengoklah. Bukan semua mazhab doa kunut ni. Walaupun dia antara sunat maqsudah yang ditampung dengan sujud sahwi bila seseorang tak buat, tapi tak bermaksud doa kunut ini adalah seseorang yang tinggal kita niat mufaraqah, tidak juga. Sebab tak semua mazhab baca doa kunut waktu subuh. Kalau kata Ya. lupa ayat awal, dia berdiri, makmum yang sedang, dia baca ayat awal, lepas tu dia bangun ikut imam lain. Tak batal sembahyang ni. Dipanggil sebagai mukhalafah fahishah, iaitu satu makmum ketinggalan dengan imam satu perbuatan yang teruk lah, tinggal. Sebab imam berdiri, dia masih duduk. Kalau imam berdiri rakaat ketiga, dia masih duduk membaca tahiyat awal. Jadi itu dipanggil mukhalafah fahishah, iaitu kita panggil satu perkara yang makmum buat bertentangan dengan imam, tapi pertentangan tersebut dia amat pertentangan yang amat apa? Yang amat jelas, teruk. Itu imam lagi membuatkan lalu. Dia sama ada dia nak mufaraqah pun boleh, ataupun dia nak ikut imam pun boleh. Ikut imam terus rakaat yang ketiga. Tak boleh buat sujud sahwi. Tak boleh buat sujud sahwi. Tak boleh buat tahiyat awal. Sujud sahwi boleh buat kalau imam tak buat. Kalau imam buat wajib ikutlah. Kalau imam tak buat, disunatkan makmum buat. Kita bincang dulu. Sujud sahwi ni apa yang imam sepatutnya imam kena buat, imam tak buat, makmum boleh buat sujud sahwi. Sebab sujud sahwi ni disunatkan bagi imam. Kalau dia tertinggal sesuatu perkara yang sepatutnya kena sujud sahwi, tapi imam tak buat. Kalau imam buat, jelas memang makmum tu wajib lah buat, bukan sunat lagi, wajib. Sebab makmum ikut imam. Tapi kalau imam tak buat, makmum disunatkan buat. Okey. Sunat maqsudah ni ada yang keduanya dipanggil sebagai qawiyul khilaf fi wujubiha, iaitu khilaf yang qawi, khilaf yang kuat mengenai dengan kewajipan perbuatan tersebut. Contoh seperti tasbih. Tasbih ni sunat, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, itu sunat. Tapi khilaf di sini khilaf yang kuat, kerana ada sebahagian ulama menyatakan zikir tersebut wajib. Tasbih, zikir ni wajib. Disebabkan ada ulama yang menyatakan wajib. Bila sebut wajib ni, kalau tak buat tak sah. Itu dipanggil khilaf yang qawi, khilaf yang kuat. Macam kita bagi tahu sebelum ni, seseorang yang sembahyang di belakang berseorangan, dia tak bersama dalam saf, itu adalah khilaf qawi. Khilaf qawi adalah khilaf yang kuat, kerana ada ulama kata sah, ada ulama kata tak sah. Sebab dia benda berat, membabitkan sah dan juga tak sah. Sebab tu dalam mazhab kita disunatkan tepuk bahu orang depan, sentuh bahu orang depan, dia akan undur ke belakang. Dalam masalah khilaf, perbezaan pendapat di kalangan ulama yang kuat. Yang kuat ni maksudnya yang kata wajib dan tak wajib, bukan yang kata sunat, yang kata wajib dan juga yang kata tidak wajib. Bila sebut wajib, tak buat tak sah. Jadi untuk tasbih ni, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, ada ulama kata wajib. Bila ada ulama kata wajib, sekiranya imam tak buat perkara tersebut, maka makmum boleh niat mufaraqah. Tapi kita pun tak tahu imam baca ke tak, mana kita nak tahu. Takbir intiqalat, iaitu Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, takbir perpindahan. Itu adalah perkara yang sunat, yang tak termasuk dalam ni. Bukan khilaf yang qawi, bukan perbezaan pendapat di kalangan ulama yang kuat. Sebab tak ada ulama kata wajib. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah,
tak ada ulama kata wajib. Jadi perpindahan ini adalah kita panggil perkara yang sunat, dan dia bukan khilaf qawi, bukan khilaf yang kuat, kerana tidak ada ulama yang kata wajib. Dalam bab semayang ini ada beberapa perkara yang imam tak buat, makmum boleh buat. Antaranya takbir intiqalat, takbir turun sujud, takbir bangun sujud, imam tak buat. Imam bergerak je. Jadi makmum disunatkan buat. Perkara yang kedua adalah imam tak buat, makmum disunatkan buat, iaitu duduk istirahah. Apa duduk istirahah? Duduk antara dua sujud sebelum bangun rakaat berikutnya. Tuan-tuan, rakaat yang pertama, sujud yang kedua. Sujud kedua rakaat pertama. Nak bangun rakaat yang kedua, tuan-tuan tak bangun terus, duduk dulu. Kemudian baru bangun. Imam tak buat, imam terus bangun. Makmum disunatkan duduk sekejap, kemudian baru bangun. Dia ada step dia. Disunatkan bagi makmum buat walaupun imam tak buat. Perkara yang ketiga adalah mengangkat tangan. Angkat tangan Allahu Akbar, angkat tangan ketika takbir. Itu hukumnya adalah sunat. Imam tak buat pun, sami Allahu liman hamidah, imam bangun je. Makmum disunatkan buat sami Allahu liman hamidah. Takbir rukuk, imam dia baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Dia turun rukuk, dia tak angkat tangan pun. Makmum disunatkan angkat tangan. Angkat tangan yang menjadi perbezaan di kalangan ulama, angkat tangan sampai ke bahu ataupun angkat tangan sampai ke telinga. Dalam mazhab Syafi'i kita, dan juga mazhab yang lain adalah sampai bahu lah. Bahu ni maksudnya bahunya atas ni lah. Sebenarnya dekat je bahu dengan cuping telinga, dekat-dekat je. Ada mazhab Abu Hanifah dalam mazhab Hanafi, dia kata sampai dada je, dada. Sama ada bahu ni mana cuping telinga lah, bahu ataupun dada. Mazhab Hanafi kita dada. Allahu akbar. Sebab tu dia angkat tangan rendah. Tengok orang Pakistan, Bangladesh, Allahu akbar, rendah je, dada. Tapi kita disunatkan angkat tangan jelas. Tapi orang Melayu kita pun sama juga, Allahu akbar, rendah sampai dada je. Sepatutnya kan sampai bahu. Itu perkara yang disunatkan lah. Mengenai angkat tangan ni, ada beberapa tempat tau. Dalam mazhab Abu Hanifah, dalam mazhab Hanafi, berdasarkan hadis, dia menyatakan angkat tangan ni sekali je, takbiratul ihram je, Allahu akbar, takbir yang pertama nak mula sembahyang, itu saja takbiratul ihram. Itu saja yang disunatkan angkat tangan. Yang lain tak perlu angkat tangan. Sebab dalam mazhab Hanafi, tengok dia sembahyang, rukuk tak angkat tangan, sami Allahu liman hamidah tak angkat tangan. Tuan-tuan pergi di masjid Pakistan ke masjid India, tuan-tuan tengok, memang tak angkat tangan. Mazhab Syafi'i dan juga jumhur, majoriti di kalangan ulama ahlul hadis, mereka menyatakan 3 tempat untuk angkat tangan berdasarkan hadis, iaitu takbiratul ihram, Allahu akbar, kemudian rukuk, Allahu akbar, nak rukuk, Allahu akbar, angkat tangan juga. Yang ketiga adalah bangun daripada rukuk, sami Allahu liman hamidah, disunatkan angkat tangan. 3 tempat ni. Mazhab Syafi'i tambah satu lagi, iaitu bila bangun daripada tahiyat awal, disunatkan angkat tangan. Sebahagian ulama ahlul hadis, dia menyatakan bangun daripada sujud disunatkan angkat tangan. Ada sebahagian, ada beberapa masjid tu imam angkat tangan bangun rakaat yang pertama, bangun daripada rakaat yang ketiga, nak masuk rakaat keempat, imam angkat tangan, Allahu akbar. Saya tak tahu, ikut mungkin berdasarkan sebahagian pendapat ahlul hadis yang kata angkat tangan. Tapi dalam mazhab, 4 mazhab ni tak ada sebut pula angkat tangan bangun daripada sujud. Dalam mazhab Syafi'i kita bangun daripada tahiyat awal, nak bangun rakaat ketiga disunatkan angkat tangan. Maknanya yang pendapat seperti itu semua setiap kali naik dia angkat tangan. Setiap kali bangun daripada sujud dia angkat tangan. Tapi sebenarnya itu sebahagian daripada ahlul hadis, dan itu bukan termasuk mazhab. Bukan mazhab yang 4. Okey. Sujud tilawah tak? Sujud tilawah. Kalau baca surah sejadah. Ada Lain yang kata tak, apa yang ada yang kata kalau angkat
Oh, tak bangun sujud tilawah pun sama, tak boleh angkat tangan. Tak dalam mazhab Syafi'i kita 4 tempat je. 4 tempat saja. Iaitu bangun daripada tahiyat awal, takbir daripada awal, takbiratul ihram pertama. Takbir yang pertama, Allahu akbar. Takbir yang berserta dengan niat. Yang kedua takbir nak rukuk. Yang ketiga takbir sami Allahu liman hamidah. Yang keempatnya bangun takbir, angkat tangan, bangun daripada tahiyat awal nak masuk rakaat ketiga. Itu je. 4 tu je. Kalau buat lebih daripada itu, Ada yang kata Buat lebih itu mazhab Syafi'i kita agak keras sikit. Dia kata kalau buat lebih daripada itu, kalau kita bangun rakaat yang kedua, daripada sujud yang kedua rakaat pertama, bangun Allahu akbar, kita angkat tangan, dah kira 2 perbuatan besar. Kemudian kita kalih kepala kita sikit, batal sembahyang. Sebab dia kira 3 kali berturut-turut. 3 kali berturut-turut, maka batal sembahyang. Sebab angkat tangan ni bukan perkara yang disyariatkan. Angkat tangan, bila angkat tangan dikira 2 pergerakan besar. Sebab dia gerak tangan, bukan bergerak jari. Kita dah bincang dalam bab membatalkan sembahyang. Jari bergerak beratus kali pun tak apa, jari. Tapi tangan dia tak boleh gerak 3 kali berturut-turut. Kalau kanan dan kiri dah dikira 2 pergerakan, tiba-tiba gatal pula belakang, dah 3 kali berturut-turut. Ataupun dia gerak kepala dia 3 kali berturut-turut, batal sembahyang ya. Mazhab Syafi'i kita agak keras lah untuk bahagian pergerakannya. Kemudian perkara yang keempatnya, makmum tak buat tapi disunatkan, imam tak buat disunatkan makmum buat, adalah ketika sujud sahwi lah. Sujud sahwi, sepatutnya imam sesuatu perbuatan yang imam tertinggal yang perlu sujud sahwi, imam tak buat, makmum disunatkan buat. Okey, ini antara kita sebutkan tadi, iaitu disunatkan, bukan disunatkan, dibolehkan dan dianggap sebagai satu keuzuran mufaraqah dengan imam, niat keluar daripada ikut imam, tak nak ikut imam. Bila ada khilaf yang qawi, iaitu perbezaan pendapat di kalangan ulama yang kuat, yang menyatakan wajib dan sebagainya lah. Kemudian yang ketiganya, datang dalil kelebihan yang besar. Contohnya ada dalil, contoh seperti baca surah. Baca surah rakaat pertama kedua ni walaupun sunat ringan, tapi kelebihan dia besar juga. Jadi imam yang tak baca surah, sekiranya, saya kata sekiranya membaca surah selepas Al-Fatihah mempunyai kelebihan yang besar, maka imam tak buat, disunatkan untuk mufaraqah dengan imam. Ataupun yang ketiga, yang pertama apa tadi, setiap rukhsah, kelonggaran yang dibenarkan meninggalkan sembahyang berjemaah, itulah juga diberi kelonggaran dan dianggap keuzuran dalam makmum mufaraqah dengan imam. Yang keduanya adalah imam meninggalkan sunat maqsudah, yang kita bagi tahu tadi ada beberapa perkara. Perkara yang ketiga adalah tatwilul imam. Imam panjang sangat imam. Imam panjang, makmum ada kerja lain, ataupun makmum dah tua sangat, sakit tak puas sihat. Jadi bila mana makmum imam yang panjang, makmum yang tak kuat, yang dah tua, yang lemah ataupun ada kerja lain, harus bagi makmum niat mufaraqah dan dianggap sebagai keuzuran akan mendapat pahala sembahyang berjemaah. Ataupun sebaliknya macam mana? Imam laju, makmum tak sempat nak kejar. Makmum yang tua boleh rebah dia jatuh nak kejar imam yang muda sebab laju sangat. Jadi bolehlah bagi makmum tersebut niat mufaraqah. Baru rakaat pertama pun tak apa. Niat mufaraqah ni bila pun tak apa. Yang penting ada dipanggil syarat, kita sebutkan tadi 3 perkara tadi. Sekiranya ada perkara-perkara 3 yang besar tadi, dalam dia ada pecahan-pecahan dia lah, kita sebutkan tadi. Tapi 3 perkara yang besar tadi, iaitu kelonggaran meninggalkan sembahyang berjemaah, dan ada perkara tersebut ketika mana kita sembahyang berjemaah. Kemudian imam meninggalkan sunat maqsudah,
sunat yang berat, dan yang ketiganya imam panjang. Justru itu kalau ada perkara ini, makmum boleh untuk niat mufaraqah, dia akan mendapat pahala jemaah, tak kira sama ada rakaat pertama, kedua ataupun dah rakaat keempat. Tapi selalunya benda ni pasti pada rakaat yang awal. Sama ada rakaat ketiga kalau makmum tu lambat masbuk. Sebab takkanlah rakaat pertama, kedua okey, tiba-tiba rakaat ketiga kencang imam laju semacam. Tak, itu mungkin tidak berlaku lah. Kalau imam dia laju daripada awal, dia akan laju. Okey. Kemudian sikit lagi kita lihat itu saya bincangkan mufaraqah, makmum tak ikut imam, itu hukumnya harus sama ada dengan uzur ataupun tidak uzur. Beza dia dengan uzur mendapat pahala jemaah, tanpa keuzuran tak dapat pahala jemaah. Dan ada ketikanya mufaraqah ini bukan lagi harus, tetapi hukumnya wajib. Wajib niat mufaraqah, wajib niat keluar daripada ikut imam, tak nak ikut imam. Sama juga niat dengan hati, sebab mufaraqah tak boleh kita niat dengan perbuatan. Tak boleh kita bukan niat, maknanya mufaraqah tak boleh dilaksanakan dengan perbuatan. Dia kena dengan hati, dengan niat. Contohnya imam ini, dia lari, tak tahulah dia apa, gemuruh sangat ke, takut jadi imam, orang paksa jadi imam. Jadi tengah-tengah semayang, tengah-tengah sujud dia lari. Makmum tunggu mana imam ni pengsan ke, mati ke apa. Tengok-tengok imam dah hilang. Bila imam dah hilang, adakah perlu niat mufaraqah tu? Tak perlu niat mufaraqah. Kalau imam dia lari ataupun dia mati tengah semayang sakit jantung, mati dia, makmum tak perlu niat mufaraqah, sebab memang imam dah habis semayang dia lah, dia memang dah terkeluar dari semayang. Tu tak perlu niat mufaraqah. Dalam kes macam tu, macam mana saja seorang tu kena bangun cek ke macam mana? Tak, dia kan bila dia sujud. Tak, kakak contoh kalau imam sedang semayang, imam tu jatuh, rebah, mati. Jadi orang belakang sambung jadi imam dan dia cepatkan semayang dia. Kalau macam kes dalam sujud tu, kalau sujud tadi tengok-tengok imam hilang, imam pun pandai juga dia. Kalau dia lari ketika mana rukuk, orang akan sedar. Jadi lari ketika sujud, kalau orang tak tahu. pasal tadi ni katanya tak dengar. Kalau imam batal ketika sujud, kalau imam masa sujud tu dia kena sakit jantung, dia tengah lebah, dia tak tahu pun. Kalau tak tahu, siapa yang tahu belakang tu, dia kena kuatkan suara lah. Contohnya Bilal, mengintai sikit tengok, nampak dia kan, kita bila sujud, mata kita boleh ni lihat sikit, tengok depan-depan tu, nampak dia rebah macam, kita pun yang Bilal belakang Allahu Akbar, jadi makmum ikut, kemudian dia ganti tempat imam. Sebab perkara ni pernah berlaku lah pada zaman Sayyidina Umar. Ketika mana zaman Sayyidina Umar, dia jadi imam, ada seorang Majusi, nama dia Abu Lu'lu'ah. Dia simpan dendam dengan Sayyidina Umar ni. Dia bagi tahu apa? Sebab gaji dia tidak dinaikkan. Dia mungkinlah dia punya tuan dia bagi tahu dia tak nak naikkan gaji, dan dia mengaju kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tak mau layan dia. Jadi dia kata, aku akan buat pisau bermata dua, yang mana dengan pisau ni akan menggegarkan kota Madinah. Rupanya tengah semayang subuh esok, dia menyorok kat belakang tiang, belakang tirai. Sahabat-sahabat tengah semayang, dia meluru daripada belakang datang, dia cocok bawah pusat Sayyidina Umar, tumbang, mati. Kemudian dia nak larikan diri, sahabat-sahabat ada yang baling selendang dan sebagainya, jatuh. Kemudian mereka tangkap Abu Lu'lu'ah tersebut.
Siapa jadi imam? Orang yang belakang Sayyidina Umar. Tak salah Abdurrahman bin Auf gantikan Sayyidina Umar jadi imam, tapi dia ringkaskan sembahyang tersebut. Okey. Kalau situasi seperti ini, kita tak perlu niat mufaraqah lah. Tak perlu niat mufaraqah. Sebab apa tak perlu niat mufaraqah? Sebab bila mana imam lari, Bilal yang belakang ni atau makmum yang belakang imam pun tak nak ganti imam. Selesai ke sembahyang seorang-seorang, tak perlu niat mufaraqah. Seorang-seorang dia dianggap sebagai satu keuzuran lah. Sebab imam lari. Ataupun imam mati ke, sepatutnya makmum kena ganti. Kalau makmum tak nak ganti, tak apalah. Selesai ke sembahyang seorang-seorang. Yang wajib mufaraqah ini bila makmum wajib niat mufaraqah, bukan lagi harus, wajib. Bila mana dia tahu imam tak ambil wudu. Contohnya imam tadi duduk luar pintu, dia dengar imam kentut. Dia dengar dia. Tiba-tiba qamat terus jadi imam. Jadi dia pun semayang, kemudian baru teringat, imam tadi duduk sebelah aku je, kentut. Dia tak ambil wudu, tiba-tiba dia naik terus jadi imam. Rakaat kedua baru makmum perasan. Terus niat mufaraqah. Terus niat. Okey, kalau dia begitu tu, kalau dia mufaraqah, macam mana dia tak ingatkan makmum dia apa dia? Makmum yang lain tak tahu. Tak, makmum yang lain tak tahu tak apa. Yang dia tahu tu kena. Sebab benda yang tersembunyi tidak wajib bagi makmum tahu. Contohnya imam lepas semayang tak cicak dalam poket baju dia, ataupun ada lipas mati ke lipan ke, atau tak cicak dalam poket dia. Lepas semayang baru perasan. Dia bagi tahu makmum semua pun, makmum tak perlu ulang semayang. Dia yang perlu ulang semayang. Sebab benda tersembunyi. Kalau benda yang jelas, yang tak tersembunyi, kalau tak cicak kat baju dia, itu memang jelas luar. Jadi makmum kena semayang sekali lagi. Kalau benda tersembunyi, tak perlu untuk ulang semayang, walaupun imam bagi tahu. Ataupun imam bercakap dalam semayang. Dia bercakap, mungkin dia, kita panggil apa tu kalau bercakap dalam melatah. Mungkin dia melatah beberapa patah perkataan. Bila dia melatah walaupun 2-3 patah perkataan, jadi wajib niat mufaraqah. Melatah 2-3 patah tidak batal lagi, maknanya lebih daripada 6 patah perkataan. 6 patah. Kalau tak sengaja, lebih daripada 6 patah perkataan, maka wajib niat mufaraqah. Kalau tak niat mufaraqah, makmum tu yang batal. Bukan imam batal. Imam mana batal lah, makmum tu yang batal. Kalau tak niat, sebab tu kita kata wajib. Kalau tidak, makmum yang batal semayang dia tu sebulat suara di kalangan ulama. Dan niat mufaraqah tu kena fauran, segera. Dia dah tahu dah, tadi imam kentut tadi tak ambil wudu, baru perasan. Tak apalah, nanti rakaat keempat baru niat mufaraqah, tak boleh. Dia kena on the spot niat. Kalau nampak tak cicak dekat kaki imam, ataupun kain imam terkoyak, nampak koyak kain imam, niat mufaraqah on the spot terus. Jangan cakap tak apalah, tunggu habis dulu rakaat ketiga ni baru niat mufaraqah, tak boleh. Dia kena on the spot. Kalau tak, batal semayang dia lah. Okey. Kalau berdehem pun sama. Tapi berdehem kita dah bagi tahu dulu. Berdehem ni di sana ada jalan keluar dia. Berdehem, kalau imam berdehem jelas 2 huruf, batal semayang. Tapi kita boleh mahmulkan, kita letakkan, kita katakan di sana imam mungkin terlupa. Sangkaan baik kita, imam terlupa. Ataupun imam dia memang terpaksa berdehem dan dia tak ingat yang berdehem tu membatalkan solat, yang jelas 2 huruf. Kita anggap begitulah, maka tidak batal semayang. Kalau kita berdehem dengan niat untuk bagi lancarkan bacaan kita, contoh seorang imam dia punya tekak tu aja dah penuh, kita berdehem dia untuk lancarkan. Tak, kalau berdehem tak jelas 2 huruf tak apa. Tidak jelas 2 huruf. Macam hem tu jelas, H-E-M, hem. Kalau yang kita tak dapat baca huruf dia, itu tak apalah. Tapi untuk bacaan Fatihah berdehem jelas 2 huruf tak apa. Untuk perkataan yang wajib.
dalam mazhab Syafi'i perkataan yang wajib. Contohnya baca Fatihah tak sempat Nabi, ia akan sangkut. Dia kena berdeham baru lepas. Berdeham pula terpaksa jelas 2 huruf tak apa. Untuk bacaan yang wajib Al-Fatihah. Yang surah kalau terpaksa berdeham maka dia tak boleh berdeham. Macam mana? Biarkan terus rukuk. Dan mazhab Syafi'i kita berat sikit lah benda tu. Tapi kalau kita berhenti tu salah dulu pula. Tapi itu bacaan Baca surah. Baca surah sunat, rukuk je. Okey, ada apa soalan tu? Ustaz, Ya. pencerahan dia Ustaz. Ya. Bagaimana solat Jumaat ni? Solat Jumaat ke solat Solat berjemaah. berjemaah? Ha. Saya dengan kawan saya kata, dia sembang saya, dia kata, satu muhalah tu, katalah macam takwa ya. Ha. Katalah tidak didirikan solat berjemaah, maka satu kampung dapat berdosa. Betul Ustaz? Betul. Tapi dia bukan surau tu, tu untuk masjid. Ya. Itu untuk masjid, masjid yang besar, masjid. Tapi kalau surau ni, Surau tak. Sebab surau kadang-kadang surau ni bawah, kalau bawah masjid kadang-kadang ada 3-4 biji, 3-4 buah surau ada. Takkan semua surau kita nak hidup kan? Dia satu kampung, satu taman, satu masjid. Kalau tak hidup masjid tu yang berdosa satu kampung, bukan surau. Sebab surau ni kita lebih kepada macam musalla lah, musalla, tempat semayang, sebab kumpul untuk mudahkan orang. Itu je. Tapi yang made kawan tu beritahu, katalah masjid lah, mana masjid tu tak semayang jemaah sendiri kan. Jadi dia kata, walaupun orang tu semua dia semayang kat rumah, dia pun sama tak berdosa juga. Walaupun dia semayang tadi kat rumah tu, dapat pahala lah. Tapi tak mendirikan, menegakkan solat jemaah di masjid tadi, berdosa satu kampung kan. dia. Orang yang semayang tu pun dapat juga ada tu, berdosa juga. Ya, Orang yang semayang di masjid ke tak? dia semayang kat rumah, dia tak pergi masjid. Betul lah. Sebab itu kita kata, walaupun dia dapat pahala semayang, tapi tak mendirikan tu, dia pun dapat sama dia. betul. Itu yang kita bincang pada awal-awal dulu, bab semayang berjemaah. Sebenarnya dalam masalah tu ada khilaf, perbezaan di kalangan ulama mazhab Syafi'i kita antara Imam Nawawi dan juga Imam Nawawi dan juga Imam Rafi'i. Dia menyatakan ada salah satu di kalangan dua imam ni, ada yang kata sunat muakkad. Siapa yang kata sunat muakkad, kalau tak didirikan masjid taklah berdosa satu kampung. Siapa yang berpegang yang kata hukum sembahyang berjemaah sunat muakkad. Siapa yang berpegang dengan pendapat yang menyatakan hukum sembahyang berjemaah fardu kifayah. Fardu kifayah maksudnya paling kurang 2 orang kena buat. Kalau tak buat, satu kampung berdosa. Yang berpegang dengan pendapat yang menyatakan fardu kifayah akan terlaksana fardu kifayah tadi dengan sembahyang jemaah. Jemaah ni macam mana? Minoriti ni mesti kena ada imam seorang, makmum seorang, 2 orang. Kalau 2 orang ada dalam satu masjid, walaupun masjid itu boleh muat 1000 orang, tapi yang sembahyangnya ada 2 orang aja, imam dan juga makmum, maka terselamatlah satu kampung tadi daripada dosa. Kalau semua tak sembahyang langsung masjid, sekiranya berpegang dengan pendapat yang kata fardu kifayah tadi, satu kampung tak sembahyang tu bukan tak sembahyang kat rumah, tak sembahyang di masjid, tapi mereka sembahyang di rumah masing-masing, satu kampung berdosa sebab tak melaksanakan fardu kifayah. Tapi kalau 2 orang je sembahyang di masjid, maka dia telah menyelamatkan satu kampung daripada berdosa. Tapi kita kena ingatlah, ini dari segi hukum fiqh. Sebenarnya kita ada beberapa aspek kita perlu lihat hukum fiqh. Ada beberapa perkara juga, certain perkara kita tak boleh lihat hukum fiqh. Kita kena lihat sunnah Nabi lah. Sebab Nabi berjemaah di masjid. Kalau kita kata macam ni, semua bakal nak sembahyang di rumah lah. Siapa nak sembahyang masjid, tunggu orang tua-tua je sembahyang masjid. Kami semua muda sembahyang kat rumah. Sebab apa? Hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah imam dan juga makmum cukup dah. Ini dah lebih 10 orang dah. Jadi kalau kita lihat hukum fiqh, jadi kita akan memandang remeh sembahyang berjemaah. Dia sebagai satu syiar. Sepatutnya kita jangan lihat dari segi hukum fiqh, lihat kepada sunnah Nabi. Nabi tak tinggal sembahyang berjemaah di masjid atau di masjid.
solat. Ya. Macam mana? Tak siapa solat di masjid, tapi dia solat di surau. Oh, tak ada orang sembahyang di masjid, sembahyang surau. Dekat asar tak ada lah. Dekat asar tak ada jemaah. Tapi dekat takwa ada. Tak, dia mesti dia mesti kena hidupkan sana, masjid. Masjid dia tu, tempat dia, syiar. Kira di masjid juga ada. Masjid. Sebab surau ni dia macam musalla je. Musalla. Macam kita bina satu tempat, kemudian kita ajak orang semua untuk mudahkan orang-orang kawasan ni sembahyang di situ. Dia bukan sebagai main lah. Sepatutnya main kita adalah masjid. Masjid tu yang dimaksudkan sembahyang berjemaah, bukan sembahyang di musalla tempat kecil tu. Mana kena berkumpul di masjid walaupun imam dan juga makmum. Solat di surau ni dia tak tercapai dia punya apa, syiar dia. Sebab syiar yang sebenarnya masjid. Sebab surau ni lebih macam lebih kepada membantu jemaah-jemaah untuk mudahkan. Mungkin di sebahagian surau tu sembahyang lambat sikit untuk satu kampung lah. Satu tempat tu. Sebab sama juga saya buat sembahyang jemaah, saya ajak seluruh lorong gang 15 kita sembahyang di mana? Di apa? Rumah saya. Sama juga. Rumah saya bukan surau, bukannya apa? Saya kumpulkan orang sembahyang di rumah saya. Sepatutnya kumpul di masjid sembahyang. Yang terpakai lah. Ya. Okey, cukup setakat tu lah. Apa dia? Kawan-kawan yang tak tanya. Dia berjemaah, imam sembahyang jamaah, asal jamaah ni. Dia tamam. Dia boleh berimamkan, boleh kan? Dia sembahyang 4. Berimamkan imam yang sembahyang jamaah dan asal. Boleh. Dia tamam, dia boleh kan? Boleh. Balik dia tak boleh kan? Betul. Dia cara kita nak apa? Ingat dia senang je. Iaitu sekiranya bilangan makmum lebih sama ataupun lebih daripada bilangan rakaat imam, boleh. Kalau makmum kurang daripada imam, itu tidak dibenarkan. Maksudnya dalam sembahyang jamak ataupun apa, qasar, bilangan sembahyang makmum hendaklah sama bilangan dengan rakaat imam ataupun bilangannya lebih banyak daripada bilangan rakaat imam. Maksudnya imam sembahyang zuhur 4 rakaat, makmum pun 4 rakaat, boleh. Imam sembahyang 2 rakaat, makmum sembahyang 4 rakaat, boleh. Sebab makmum bilangan rakaat dia sama dengan imam ataupun lebih banyak daripada imam. Tetapi kalau imam sembahyang rakaatnya lebih banyak daripada makmum, itu tidak dibenarkan. Imam sembahyang zuhur 4 rakaat, makmum 2 rakaat. Qasar 2 rakaat sembahyang zuhur, itu tidak dibenarkan. Cara nak apa, ingat dengan mudah, bilangan makmum sembahyang mesti dah setaraf dengan imam ataupun lebih daripada imam. Dia tidak boleh kurang. Bilangan rakaat dia. Satu lagi Ustaz. Ya. Jamaah ni kita katalah daripada Melaka, kita berhenti jamaah dekat masjid yang Ansar. agama tu kan, Ansar kan. Rumah kita kat sini. Mana sah tak kita ni jamaah tu kan? Saya lebih cenderung kepada pendapat kita ni sebab perkampungan kita dekat-dekat. AU1, AU2, AU3 dekat-dekat. Jadi sepatutnya satu kampung, contohnya AU Keramat 1 sini. Kemudian jauh sana AU Keramat 2. Jauh sana AU Keramat 3. Mana dia dipisahkan dengan hutan, sungai ke apa ke, baru jumpa AU Keramat 2. Kemudian dipisahkan dengan tak kira lah hutan ke apa, bukit ke apa ke, AU Keramat 3 pula. Sepatutnya begitu. Tapi sebab kita rapat-rapat, jadi dianggap semua sebagai satu kampung lah. Jadi syarat kalau kita daripada Melaka nak datang sini, nak buat jamak qasar, cara paling mudah sebelum kita masuk tol. Sebelum kita nak masuk tol tu. Mana kita nak, kalau nak buat jamak kena sebelum tu. Kalau daripada Melaka tol Sungai Besi lah. Macam anak saya itu dia boleh Melaka
Melaka, dia terus jamak dekat masjid yang Jabatan Agama tu. Tak boleh, tak boleh. Mana dia kena ulang balik solat dia tu. Dia kena ulang balik solat. Pasal dia dah dekat dengan rumah. Dia kena kalau kita nak pergi keluar, kena keluar betul. Baru kita start buat jamak. Kalau kita nak balik Kuala Lumpur, sebelum masuk tol. Sempadan dia, sempadan. Anak saya kena kodak balik lah. Maghrib atau isya macam tu lah. Ya. Tapi Ustaz, saya ada tanya ada Ustaz saya, kita bukan pakai tol tau, kita pakai mukim. Kalau ada berkelang kena keluar ke berkelang, bukan tol. Kat mana tu? Ada tengah-tengah Ustaz bukan, mungkin lain. Betul, sebelah rumah ni. Tak, apa nama tak sebenarnya mukim dia bagi saya term dia ada beberapa term. Satu dipanggil sebagai apa? Musafir. Satu dipanggil sebagai apa? Mukim. Term yang ketiga dipanggil sebagai mustautin. 3. Kalau kata musafir ni makna kalau kita hari yang pertama, hari yang kedua, hari yang ketiga, itu kita panggil sebagai orang yang bermusafir. Kalau atas daripada itu, mana lebih daripada 3 hari, itu dipanggil sebagai orang yang bermukim. Mana hari yang keempat, hari yang kelima, walaupun 10 tahun tetap dipanggil mukim. Dengan contohnya saya bekerja di Kuala Lumpur, 10 tahun dah kerja di Kuala Lumpur, tetap dia panggil mukim. Sebab apa? Saya ada kampung saya, dan saya lepas pencen ke apa, saya akan balik ke kampung saya. Jadi walaupun saya dah kerja 15 tahun di Kuala Lumpur, 20 tahun, dan saya ada niat untuk balik ke kampung saya, duduk saya di Kuala Lumpur ni tak kira 4 hari ataupun 10 tahun, 15 tahun, dipanggil mukim. Mustautin ni memang tempat dia memang tak nak keluar dah. Dia dah beli tanah, beli rumah kat sini, memang tak akan keluar dah. Itu dipanggil mustautin. Itu term je lah. Ada dipanggil mukim, ada dipanggil musafir, ada dipanggil mustautin. Ya. Daripada Melaka, kita bayar marilah nak jamak kat rumah dengan isyak, boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Dia bukan kata jamak dekat dalam rumah, jamak yang berhampiran dengan rumah pun tidak dibenarkan. Macam saya bagi tahu tadi, untuk mengambil langkah lebih selamat, kita ambil yang sebelum masuk dengan keluar tol lah, senang. Sebab dulu ada ustaz, kita ada ustaz beritahu, dia cakap, ustaz kat masjid dia siapa dia cakap, dah keluar daripada kawasan kerabat, dah masuk maju ke apa, bukan maju kampung baru ke apa, dah boleh jamak, dah janji keluar pada ini ke apa. Yelah, sebab macam saya bagi tahu tadi lah, sebenarnya untuk mengambil langkah yang langkah yang lebih selamat, maka kita ni lah, kita ambil tempat paling jauh. Sebab bayangkan kita di AU1, AU2 pun, AU1 dengan AU2 itu pun kita tak tahu yang mana sempadan Kuala Lumpur dengan mana Selangor. Sebab depan Masjid Muaz tu flat flat polis tu, kemudian yang depan Masjid Muaz semua tu adalah bukan kawasan Kuala Lumpur, Selangor semua tu. Tapi tidak ada signboard ke apa, sekiranya ada signboard pun kecil je. Jadi kita, orang yang duduk kawasan tu, dia pun tak tahu dia duduk Kuala Lumpur ke Selangor. Sebab bila nak isi borang nikah, duduk Selangor, isi borang lain, KL. Sama juga, yang bersebelahan dengan Masjid Muaz itu bukan kawasan kita, Selangor. Tapi kadang-kadang isi borang Selangor, contohlah. Jadi sebab itu kita bagi tahu, kawasan kita ni rapat-rapat sangat. Border pun dah rapat lah. KL Selangor. Sepadan. Jadi untuk lebih selamat, kita keluar betul lah. Kalau keluar betul lebih selamat. Jarak tak juga sebenarnya. Dia keluar daripada kawasan kita tu, maknanya kita tak jumpa lagi rumah. Mana kita tak jumpa lagi rumah. Lepas pada tu jumpa bukit bukau, jumpa hutan ke, jumpa sungai ke. Lepas daripada tu baru jumpa
jumpa kawasan lain pula. Saya Ustaz duduk kat sini lah. Ya. Itu kampung Ustaz Tengah. Ya. Lepas tu saya pergi rumah mentua saya dekat Kuala Selangor. Dia orang kata tak boleh jamak lagi, tak cukup lagi. Dari mana? Daripada sini ke Kuala Selangor, kat Kuala Selangor. Kuala Selangor jauh. Tapi dia kata tak cukup berapa, tak cukup berapa. Dia kata 84 km baru boleh jamak. Tak kasar ni. Kuala Selangor. Kuala Selangor jauh kan daripada sini. 1 hour berapa kilometer? Tak cukup lagi dengan syarat tu. Berapa 84 km. Lebih kurang tu. Jadi jadi tak boleh lagi. Kalau dah Saya tak pasti berapa kilometer. Boleh cek dekat Waze lah tengok berapa kilometer. Berapa? Saya rasa jauh. Jauh kan? Dia kata ini dia orang bagi tahu lah. Kalau Tanjung Karang tak boleh jamak tak kasar. Kalau Selangor daripada Dia sebenarnya dalam masalah berapa kilometer, kita taklah ikut secara tepat sangat. Kita panggil dalam bahasa Arab, secara kita panggil ada term je lah. Takriban. Lebih kurang 88, 89, lebih kurang macam tu lah. Boleh. Berapa? 74 tak cukup. Jauh tu. Itu jauh sangat. Itu jauh. Okey, cukup sekat dulu. Okey, kita tutup majlis. Betul. Betul. Kalau kita ada kilometer tu tadi kita nak dapatkan 84, tu saya kata tadi seberang jabatan kita dapat 84. Tapi bukan kita dah keluar daripada kawasan, kita ada kat kawasan Selangor. Mana kita ada luar daripada dah. Tak, dia mesti kena ikut juga. Kena ikut jarak dia. Okey. Cukuplah kita tutup majlis dengan tasbih kafarah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.